Kurang 2 bulan lagi, 2020 akan berakhir. Tahun ini akan dikenang warga dunia susulan penularan COVID-19 mencetuskan krisis kesihatan awam yang paling mencabar dan merencatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Berikutan itu, dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19, mengamalkan norma baru dalam kehidupan harian dan pekerjaan tidak dapat dielakkan setiap orang. Ini tidak terkecuali industri pembinaan, satu industri penting yang menjadi pemangkin ekonomi negara. Ikuti laporan khas wartawan J. Kavirajan. Jika dahulu, industri pembinaan mempunyai acuannya sendiri dalam melaksanakan sesebuah projek, kini industri ini dikehendaki mematuhi prosedur operasi standard ketat ditetapkan kerajaan bagi membendung penularan wabak dalam kalangan pekerjanya yang kebanyakan terdiri daripada warga asing. Bagi syarikat Daya Maju Infrastruktur Asia Sendirian Berhad DMIA yang kini sedang membina landasan berkembar Lembah Kelang Fasa 2 KVDT 2, pembudayaan norma baharu dalam kalangan pekerjanya telah memberi peluang kepada syarikat itu untuk menilai semula serta meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan DMIA, Datuk Muhammad Razik Hussein ketika ditemui bernama TV berkata, penerapan norma baru bukan sahaja memastikan kesihatan dan keselamatan lebih 1,500 pekerjanya sentiasa terjamin, malah menjaminkan juga perjalanan projek daripada sebarang kejadian yang tidak diingini. Beliau berkata setiap hari sebelum memulakan operasi di tapak pembinaan KVDT 2, semua pekerja perlu merekodkan suhu badan dan memakai pelitup muka. Selain semua peralatan dan mesin dinyah kuman sebelum diserahkan kepada pekerja. Proses itu akan dilakukan sekali lagi selepas pekerja memulangkan peralatan dan mesin. Bila kita mempraktikkan SOP di tapak pembinaan dan juga di yard kami di Serendah ni, mula tu memang rasa kekok sikit. Ya, nak kena sanitize tangan, nak pakai pelitup muka, sentiasa menjaga kebersihan dengan sengaja. Okey, mula kekok, lepas tu dah jadi macam sebati. Kalau tak pakai pelitup muka tu rasa macam tak sesuai, jadi dah sebati dah. Menurut Muhammad Razik, syarikatnya juga membangunkan aplikasi pintar MySihat khas untuk memantau pergerakan dan merekodkan status kesihatan pekerjanya selain MySejahtera yang diwajibkan kerajaan. Jelas beliau, MySihat mengandungi tambahan data yang merakam pergerakan pekerja dari rumah ke tempat kerja. Lokasi pekerja berada selama 12 jam lepas sebelum datang ke pejabat juga direkodkan. Kita punya sendiri, MySihat tu memberi peluang pada kami jika ada seseorang pekerja yang dijangkiti COVID-19, kita boleh buat contact tracing sendiri dan disokong dengan MySejahtera. Tapi kami punya memang lagi komprehensif dari segi perjalanan dia ataupun apa yang dia buat semalam, 2-3 hari dulu kita boleh trace. Syarikat itu turut menubuhkan Pusat Pengendalian Penyakit CDC yang melibatkan kumpulan keselamatan, projek, komunikasi dari ibu pejabat syarikat itu bagi sentiasa memantau kesihatan dan keselamatan pekerja. Beliau bersyukur kerana sehingga hari ini tidak ada seorang pun pekerja syarikatnya itu dikesan positif COVID-19. Pandangan saya, SOP yang dikenakan ataupun yang disyorkan oleh kerajaan tak sepatutnya dikomplainkan ataupun tak diisu lah. Okay? Dan kami rasa pekerja kami semua sihat, telah menerima dan memang sesuai dan sebati dengan SOP yang dikenakan. Jadi yang penting tu kerja-kerja kami di mana pun, di pejabat head office ataupun di tapak pembinaan tak terjejas. Muhammad Razik berkata kesihatan dan keselamatan pekerja adalah keutamaan nombor 1 pada ketika negara sedang dilanda gelombang ketiga pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 bukan sahaja meruntuhkan ekonomi malah kehidupan sosial rakyat di seluruh dunia. Dan pembudayaan norma baru sudah menjadi satu rutin baru kepada semua industri di negara ini untuk diadaptasikan. Dan industri pembinaan tidak tertinggal juga dalam pembudayaan norma baru bagi memastikan penularan COVID-19 dapat dikekang dan juga menjaga keselamatan serta kebajikan pekerja di industri pembinaan. Wartawan J. Kavirajan bersama juru kamera Ahmad Syahuri untuk Bernama TV.